So kita ada muka depan. Muka depan untuk report. Standard lah, report mesti ada muka depan lah, wajib lah. Kan? Ini contoh report lah. Kemudian kita ada report content. Report content yang adalah objektif dan sebagainya lah. So saya ni stress pada ni lah. So kena faham lah. So computer system tool ni dia ada banyak cara report dibuat lah. Macam ni, ingat tak lagi performance ni? Performance ni apa? Performance monitor. So boleh pergi pada butang start. Boleh tekan butang ataupun boleh tekan Windows R. Okay. So kita type performance ya, yang besar ni. Kita type. Kita boleh type kat sini. So kita akan buka performance kita lah. Ni performance kita. Okay. So ada banyak lah sejarah. Kita boleh tengok dari segi monitor. Kita boleh tambah apa kita. Macam contoh ni kita monitor CPU. Okay. So ada banyak cara lah. Kemudian task manager kita belajar selama ni. Ini pun salah satu bentuk report lah. Graf dan sebagainya, disk management untuk tengok juga Windows Explorer. Windows Explorer juga sebagai satu report lah. Apa tu Windows Explorer? Inilah folder ataupun dipanggil juga dalam sebagai folder Explorer. Ini pun tak bersama juga. Dia akan beritahu apa dokumennya ada, bagi tahu saiz, tarikh. Ini standard lah. Dalam report mesti ada benda-benda yang macam ni lah, tarikh, masa, dan kita boleh modify lah apa maklumat yang kita nak dalam report. So macam ni letak tarikh. Kita boleh tambah kemudian ke apa ke. Okay. So kita boleh pergi pada lihat lah untuk tengok apa yang kita nak. Kita nak bentuk macam mana. Kita nak lebih detail dalam bentuk gambar. Ini semua bentuk report-report yang mudah lah. Kandungan. Kita nak tengok ikon sana, butiran. Ini lebih paling detail yang ni lah. So kita boleh tambah lah semua. Okay. Kita boleh tambah dekat sini, dekat option lah. Apa benda kita nak tengok. So kita tengok kat sini ada banyak pilihan lah. Apa benda yang nak dipaparkan. So ada banyak pilihan. So kalau nak study boleh lah. So tengok saiz dan sebagainya. Okey, kalau dari sini kita akan nampak saiz dia, jenis dia dan juga tarikh ubah suai. Ini report yang dalam folder Explorer ataupun Windows Explorer. Ini semua report lah yang perlu penting lah. Tetapi dipaparkan secara GUI lah, boleh nampak lah. So boleh pilih lah kalau nak tengok bentuk macam ni ke, makin kurang lah. Kalau bentuk ikon ke, tapi makin kurang lah dia punya butiran. So paling detail adalah bahagian butiran. Okey. So ada event viewer, device manager, reliability history report, folder explorer dan firewall. Semua ni perlu lah. So ni paparan secara GUI. Senang, kita pakai mouse je untuk tengok. Tapi ada juga report-report yang perlu generate lah selepas kita berlaku kerosakan. Kita buat troubleshooter. Maksudnya kita masuk laman web ni, troubleshoot, setting, troubleshoot, kita boleh tekan. Dia akan carilah apa punca-punca kerosakan. Okay. Let's say lah, saya bagi satu kerosakan. Maka awak kena cari nanti kita akan buat lah. Yang ni untuk performance monitor yang buat secara GUI. Ini pula secara terminal ataupun report dia bentuk terminal. Kan? Tapi kita boleh macam check disk kan. Kalau awak type check disk ni, automatik dia akan cuba repair kan. Dan dia punya status dalam bentuk terminal. Maksud bentuk terminal adalah kita gunakan command prompt lah. Kita tekan Windows R dan keluar kat sini. Windows R. Contoh saya nak buat check disk. Ada juga yang secara macam ni lah. Ataupun saya nak run CMD. Okay. Run CMD. So dia akan buka CMD lah. So dia akan, mana kita nak jalankan report ni, kita akan melalui CMD. Kita boleh pergi lah kat sini. Ada tak CMD? Ataupun command prompt, ada tak? Nampak? Ni CMD. Ataupun dalam bahasa, saya dah convert bahasa Melayu sebagai prompt perintah. So kita masuk kat sini baru boleh kita bagi arahan. Masuk sini kita boleh pilih ada dua. Satu adalah prompt perintah biasa, satu sebagai administrator ataupun pentadbir. Okey. Tekan yes. So katakan saya nak masuk sebagai pentadbir, saya buat chk dsk. Dsk. Okey. So dia akan keluarkanlah dia punya report. So apa jenis file type dan sebagainya. Ini pun kita boleh tengok melalui folder explorer secara grafik. So dia akan beritahu lah. So ini adalah untuk examine lah. Ini pun satu bentuk report lah. Tengok sama ada. Kita boleh juga tengok melalui folder explorer. Kita tengok, kita tengok kita punya hard disk. Kita klik kanan, kita pergi pada properties ataupun sifat. Kita boleh tengok juga dari segi alat. Kat sini boleh tengok juga. Dan kita boleh juga tengok dekat sini lah. Kita boleh tengok juga dekat properties lah.
Properties. Okey. Kat sini. Pergi kat sifat. Boleh tengok juga kat sini. Apa maklumat dia ada. Dan hantar report lah, contoh report. System file, NTFS. Ni contohlah. Okey. Ada banyak cara lah. Ni volume A je, ni hard disk. Okey. Kita boleh tengok sifat. Okay. Boleh So dekat sini kita nampak lah bentuk-bentuk report yang ada dalam PC. So ni bentuk report dalam bentuk apa ni? Bentuk apa? Bentuk terminal lah. Terminal. So dia akan keluarkan report, dia beritahu size semua. Dia beritahu ni apa masalah yang ada ke. So dia kata tak ada masalah. Boleh Ni contoh report lah. So ada report untuk network. Okay, ada report untuk net SH. Net SH ni lebih detail lah. Boleh tahu user dan sebagainya. Ada RAP report. Ni semua adalah by command lah. Okay. Tetapi by command kalau awak tengok. Ni RAP report lah. Okay, by command awak tengok report lah. Apa dia purpose of report? Apa dia purpose dia? Ada 5 purpose lah. Apa purpose dia? Ada 5 Sebagai decision making tools, untuk present, untuk discuss solution, untuk rujukan pantas bila kita buat penyiasatan, untuk pembangunan skill dan pengetahuan, dan untuk continuous improvement. Okay. Dan juga ni lah. So let's say lah kita ambil report. Ni contoh lah. Gunakan apa command ni? Ini command net start lah. So report dia panjang kan? Besar, betul tak? So susah nak tengok. So kita boleh gunakan, kita boleh outputkan kepada file. So kita buat lah. Ni contoh lah. Contoh saya bagi halaman netsh wlan show wlan report. Automatik dia akan buka melalui satu ni lah. Satu file. So kita boleh tengok kat sini. Satu, kita buat sebagai mesetter, kita bagi command. Kemudian kita dapat output dekat sini. So report return to. So boleh tengoklah kat sini apa file dia. Okey. Satu lagi cara lah kita gunakan bentuk txt. Okey. Kita buat command report netstart /ano, letak simbol ni, keluaran mana nama tempat kita nak keluarkan. Bagi nama file lah. So akan keluar file tu kat sini dan kita boleh buka. So kita akan nampak lah secara statistik. Tak adalah sentiasa scroll panjang kan. Ni contoh-contoh lah. Saya akan tanya dalam exam. Saya ada tanya dalam exam belum? Belum So soalan akan keluar dalam exam lah. Dalam final pun keluar. Macam mana nak buat report yang, ataupun saya akan buat pilihan lah. Mana satu yang tepat. Okay. So kenapa kita perlukan report? So report ni mesti komprehensif. Maksud komprehensif, mudah dipahami. So kalau awak belajar sekat listen, read, demonstrate, awak cuma dah capai 50% je. Awak pernah, bila awak guna, awak capai 75%. Tetapi kalau awak buat report yang mudah dipahami, awak boleh capai 90%. Dia macam mengajarlah juga buat report ni. Sebab dia mesti mengandungi text explanation, voice explanation. Mesti ada text to speech kan, contohnya kan. Tapi kalau awak kena tengok, yang ni voice explanation ni subjektif lah. Kadang-kadang ada orang yang punya suara yang cengung kan. Awak semua mesti ada orang wasam. Tak faham kan? Betul tak? Betul tak? Jadi awak gunakan kaedah apa nak penyelesaian ni? Kita guna teknologi lah. Kita gunakan text to speech. Maksudnya daripada teks kita generate kepada suara. Kemudian kita ada picture. Kalau picture saja boleh faham tak? Tak boleh. Kita kena apa? Kita kena ada illustration explanation. Gunakan sniping tool, contoh macam saya tunjuk tadi lah. Kan? Betul tak? Macam ni contohnya. Tanda ni. Kalau tanpa ni boleh faham tak gambar ni? Satu gambar boleh menghasilkan sejuta penerangan. So tanpa awak contain ataupun bagi panduan illustration macam ni, orang mungkin tak faham. Sebab tu kalau sesiapa jawapan yang tak ada illustration, saya contain ataupun sniping tools, saya akan potong markah. Okay? So yang ketiga, mesti ada animation. Baru senang faham kan? Kadang-kadang gambar kena bergerak kan. Kalau gambar tu diam, boleh faham tak? Benda ni dah terangkan, awak tak faham. So at least ada animation lah. Zooming. Kemudian ada, kalau boleh kadang-kadang perlukan video kan. Screen recorder. Kemudian perlu zooming, editing. Ini boleh gunakan CapCut lah. Awak nak contain video kan. Kemudian boleh gunakan magnifying. Magnifying ingat tak lagi? Ada 3 jenis magnifying lah. Dot, length dan full screen. Okay. Tiga ni penting lah. Kalau tidak awak nampak gambar tu besar ni, besar-besar tu je. Tak tahu mana poin penting. Dia tunjuk mana? Tunjuk gerak mouse. Mouse tu dah lah gerak laju.
Kan? Susah nak faham. So, at least dengan magnifying, dengan kadar yang sesuai, kita boleh nampak lah. Kadang-kadang sekitar kecil lah apa dan sebagainya. So, dalam report mesti ada 8 perkara ni. So, akan datang mungkin ada lagi barulah. Mungkin ada VR, virtual reality, augmented reality. Mungkin ada simulation yang mana report reader boleh faham dengan cara menggunakan aplikasi yang hendak diterangkan. Kemudian mungkin ada stimulation ke, ada simulation lah. Okey. Yang melibatkan semua sensori ya. Ini akan datang lah mungkin kan. So sekarang ni ini susah nak buat lah. Kita masih lagi peringkat awal, masih dalam kajian. Main game lah banyak lah kan. Virtual reality banyak kan, VR. Okey. So itu semua adalah merupakan kaedah report lah untuk orang faham kita punya masalah. Okey, contoh Contoh kita dapat report bahawasanya ada RAM perlahan sangat. So apa teknologi kita boleh selesaikan dengan kaedah menggunakan teknologi. So kita kena pergi mana? Kita kena pergi kat nota lah berkaitan dengan ReadyBoost. Speed up my system. Okay. So ReadyBoost ni membantu awak lah. Katakan awak punya RAM 8GB. Awak nak buat assignment yang melibatkan banyak virtual machine. So awak kena tambah ReadyBoost pakai pendrive. Model pendrive lebih murah daripada beli RAM 8GB nak upgrade. Betul tak? Ataupun awak dah built-in RAM. Susah lah kan? So kita gunakan ReadyBoost. Ini contoh kemudahan yang disediakan oleh Windows 7. So kita boleh cubalah. Okay, so kita kena ambil tahulah maklumat-maklumat macam mana kita nak tengok sama ada komputer kita support ReadyBoost ke tidak. So kita akan ada ni kita ambil maklumat ni. Mana maklumat ni? Kita dapat daripada laman rasmi tentang ReadyBoost. Pernah guna ReadyBoost tak semua? Boleh belajar guna. Kalau komputer awak slow nak buat aplikasi yang banyak, awak boleh gunakan ReadyBoost. So syarat dia hard disk tersebut mesti paling kurang 500 MB. Kan? Lepas tu awak kena check pula komen-komen tertentu. Untuk check ni adalah untuk report untuk tahu keadaan pendrive kita. Type ni WinStart disk minus drive F dalam drive awak punya USB lah. Tengok dia punya support tak. Kemudian dia mesti transfer rate cukup. So kena tengoklah dalam report berapa data tentang transfer rate ni. Okey? So tengok. So boleh juga guna SD sebagai tu, tapi SD dia punya syarat sangat tinggi iaitu 2GB. Begitu je dalam kaedah teks penerangan. Apa yang awak perasi? Apa awak nampak? Perasan tak 2GB tu? Perasan tak rate capacity untuk SD card 2GB? Perasan tak? Tak perasan kan? Okey. So sebab apa dia tak highlight. So dalam teks penerangan pun awak kena pentingkan highlight boldkan ke apa ke untuk orang alert mana poin-poin penting dalam awak punya report. Kalau awak semua tengok sama je kan tanpa warna, boleh tak kita alert mana yang penting? Ni penting 500 MB. Lepas tu kita buat report, kita generate report kita bagi command. So dia akan keluarkan report ni lah. Berapa kelajuan ni biasanya okey lah kan. Cukup laju lah ni. Kalau perlahan sangat tak boleh. Check lah kelajuan dia. So awak check dalam laman web dia rasmi lah apa dia punya report. So ni arahan ni untuk dapatkan report lah. Maklumat tentang awak punya pendrive. Okey. Boleh faham? Okey, seterusnya. Okey, so kita dah tahu bahawa daripada segi objektif dia, purpose of report, kita jadikan buat putusan. Apa kita punya putusan? Adakah USB kita mampu jalankan drive ke tidak? Okey, ReadyBoost ke tidak? Okey, jadi kita boleh tahulah. Kita tak boleh main pakai, main buat je jadi problem. Kadang-kadang ada faktor-faktor seperti ReadyBoost not enable. Kenapa tak enable? Sebab awak punya PC dah siap laju. Apa nak laju lagi? Tak mampu dah. Kan? Komputer tak support dah. Dah laju sangat. Mungkin lebih daripada. So mana ReadyBoost ni support penggunaan komputer awak bawah daripada 50% lah. Depend on OS dan mainboard definition lah. Okay? So komputer kalau fast enough pun tak boleh. So ada ReadyBoost. Awak boleh nampak kat mana ni ReadyBoost ni? Kat mana? Kena pergi dekat PC lah. Okay? Kena pergi dekat apa ni? Explorer, File Explorer. Dipanggil dalam bahasa Melayu ni penjelajah file ataupun File Explorer ataupun Folder Explorer ataupun Windows Explorer. Nama sama je tapi kat sini nama tu pulang lah. Okay? So kita klik kanan. Klik kanan pada pendrive ni contoh pendrive. Kita pergi pada properties. Kat situ ada nampak ReadyBoost. Macam kes komputer saya dah lebih daripada mampu tak boleh buat. Okay, awak nampak bila kita pergi pada task manager. Task manager, awak nampak dia punya performance manager.
Dia nampak dia punya ingatan terlalu tinggi kan. Berapa persen dia pasal pakai ingatan? Pakai 23% je. So sangat tak perlu pakai ready boost. Dah ingatan saya sampai 32 GB. So macam mana kita nak nampak penggunaannya, kita boleh pakai secara virtual machine. Jadi kita gunakan virtual machine. Okay. So virtual machine saya ada kat sini. So let's say saya run. Yang ni 4GB je dia punya RAM kan. Nampak? Dia punya memori 8GB kan. Besar 8GB. Kita try, power on kan dia. So kalau nak test, kita nak guna test ready boost Okay. Okay. So ini adalah OS yang modified maknanya OS yang tak ori Yang saya modify untuk training kita lah dalam kelas ni. Okay. So ni okey. Kita nak pasang ready boost. So kita kena pergi pada kena sambung lah, kena ambil pen drive lah. Kita ambil pen drive apa nama? SanDisk lah, boleh. Ni SanDisk ke? Okay, saya telah ambil SanDisk. So saya disconnect from host lah. So saya masuk secara virtual. Tekan OK. Okay, saya dah ambil dah. So ada pen drive lah, betul. Okay, so ada pen drive masuk. So kita pergi pada apa? File Explorer ataupun Windows Explorer. Kita klik kanan, pergi Properties. Nampak tak ready boost? Okay. So device ni tak boleh support ready boost sebab dia terlalu besar kan. Ni 8GB besar. Jadi macam mana kita nak buat? Kita boleh kecilkan lah. Tapi untuk kecilkan kita kena cabut RAM. Awak kena ingat bila cabut RAM apa nak buat? Nak kurangkan RAM So kita try pakai yang lain lah. Tengok yang lain. Ada tak yang lain? Ada tak yang lain? Kita tengok yang lain. Ada banyak OS pakai virtual kan. So let's say saya pakai Windows 7. Okay. Ready boost ni start bila? Dalam Windows 7 lah. Kita test Windows 7. Kita tengok dia punya spek tu. So spek Windows 7 saya buat kecil. 2GB je memori. Okay. Kecil lah kan. So kita run. Run Windows 7 lah. Okay. So kalau komputer awak rasa slow, asyik slow jalan, awak boleh gunakan ready boost lah, boleh try. Okay, macam ni saya buat letak besar. So kalau kita nak kurangkan, saya boleh katakan saya shut down PC ni. Macam mana? So ni lagu Windows 7 Windows 7. Okay. So saya nak masukkan pen drive. Macam biasa saya beritahu tadi macam mana? Gunakan kaedah klik dekat sini Okay. Sini VM ni. Pergi pada remover device, ambil tadi pen drive tadi lah. Okay, kita connect lah. Okay. Okay, try boleh tak? Oh, cabut tak dapat connect. Dia tak support Windows 7. Tak support pen drive ni. Okay, kita boleh kurangkan supaya nak nampak kita boleh edit virtual machine kita. Hari tu saya bagi 8, tinggi sangat kan. So kita bagi dia berapa? 4 lah. Kita kurangkan 4. Okay, mana kita macam kalau secara bukan virtual kita cabut lah, kita buka komputer, kita cabut lah kan. Ni secara virtual kita adjust lah kat sini senang kan sebab dia virtual kan. Okay. Okay, lepas tu kita power on balik. Saya bagi 4 je. Tengok kesan dia untuk guna ready boost. Sama juga laptop awak, kalau awak 8GB awak nak pasang macam-macam virtual machine. Assignment awak berat. So awak boleh gunakan ni. Modal dia murah lah. Berbanding dengan modal beli pasang RAM. Betul tak? Berapa harga pen drive sekarang? Murah tak? Kalau pakai nak upgrade RAM, kadang-kadang komputer awak tak boleh upgrade struktur. Contohnya, komputer awak ada limitation 8GB je paling tinggi ataupun 16GB je paling tinggi. Betul tak? So awak nak buat power kan. So buatlah power. Okay, sekarang saya onkan komputer ni. So kita sambung balik. Kita pergi pada VM. Kita buat balik tadi. Kita buat SanDisk ni kan. Okay. Okay, tadi Windows 7 tak support
Okay, saya cabut Windows 7 Windows 7 kena cabut dulu lah. Kita kena cabut dulu. Boleh masuk, boleh buka. Okay. So yang ni dia tak support pendrive ni. Walaupun dia connect, dia tak support. So saya terpaksa cabut lah. Kita kena eject lah kan. So ada cara eject eject cara biasa. Device. Kita eject lah kat sini. Okay, saya connect. Okay. So ada pendrive dah cabut sebab dia tak support lah Windows 7. Lama sangat kan. Okay, yang ni kita sambungkan balik. Okay. Sambung, terdapat pendrive? Tak dapat. Okay, kita buat sekali. VM. Device, kita sambungkan balik ni kepada kita. Okay. Okay. So dapat support. So kita klik kanan. Klik kanan. Pergi properties. Pilih ready boost. So masih tak mampu tak sebab dia saiz besar. So awak kena tengok lah kecil lagi. Tengok task manager. Task manager. Berapa saiz RAM dia? Pergi pada more detail. Bahagian performance So RAM dia pakai berapa persen ni? 23% je. Nampak? Tak cukup lagi. So kita kena kurangkan lagi. Ataupun kita kena guna tinggi lah. So saya letak sekarang, saya akan tukar kepada 2GB. Tengok jadi kesan dia macam mana. So dia pakai 23%. Maknanya dia pakai berapa banyak? 0.9. Okay, try. Kita pakai 2GB. Kita shutdown dulu Kita shutdown dulu. Okay. Senang nak pakai VM. Senang kan? Membantu banyak kan? Kita boleh tengok siasat. Boleh test. Kita boleh test kita punya memori. Okay. Tukar berapa? Tukar pada 1GB. Try. Boleh? Tukar 1GB lah. Kita nak try kan? Tekan OK. So kita pakai 1GB. Kita run. Boleh tak run? Kadang-kadang tak run. Masalah ni. Tak boleh run. Boleh tak? Boleh tak? Mampu tak dia run? 1GB. Ini minimum requirement lah untuk VMware lah. Untuk ni. Okay. So kita try buka. Okay, kita run 1GB. Saya buka dia 1GB je. Bayangkanlah betapa kedekut kan. Okay. So kita tengok pada task manager. Untuk tengok report dia. Task manager. So dia pakai berapa? Memori 6 lebih pada 50%. Kita test. Kita test kat dia. Alah, mana tadi? Dia tercabut dah. So sambung balik. Kita connect balik pendrive tadi. Dah sambung dah kan? Sambung kan? So kita guna tak? Guna ready boost. Nampak ready boost dah boleh pakai dah. So still kata fast enough Okay, try pakai lah. Kita try buat sikit aktiviti kan. Internet pun tak ada. Okay, tengok laju juga. Masih lagi laju 1GB masih lagi laju Okay, sebab kita tak install apa-apa kan. Try. Kita pergi mana-mana aktiviti lah. Pergi Google Okay. Masih laju So apa yang kat sini tu boleh nampak lah penggunaan memori Task manager. So dah berapa persen? 67%. Masih lagi dianggap laju Kita pergi mana? Kita pergi tengok pada ada aplikasi yang saya install ni. Okay. Saya gunakan aplikasi tengok peningkatan dia. Okay. Saya tengok balik semula. Dokumen. Okay, tengok peningkatan boleh guna aplikasi. Banyak tak guna RAM? Task manager. So RAM dah tinggi 80%, betul tak? So kita try balik semula. Support lagi tak? Ready boost. Properties. Ready boost. So masih tak boleh lagi. Kenapa? Sedangkan dah 80% dah. Kan? Dia still tak boleh sebab biasalah tak original kan Windows ni kan. So boleh check lah komputer awak macam mana kan. Kalau katakan komputer awak perlukan. So boleh tengok lah
Okey. So kadang-kadang komputer kita tak ada masalah, maknanya dia anggap kelajuan dia cukup. Kita tambah lagi, kita try run lagi. Main video ke apa. Kan. Kita tengok. Biasanya kalau komputer akan slow bila kita tengok YouTube lah kan, tu tak? Tengok YouTube lah. Kita buka YouTube Okey. Buka YouTube. So nampak komputer masih laju Penggunaan RAM tak tinggi 82% dia anggap tak tinggi Okey. So kita try playkan sesuatu. Boleh sign in. Boleh okey. Okey. Kita dah sign in, kita dah try main YouTube semua. Buka dua browser pula. Buka dua browser. Okey. Buka juga YouTube dalam ni. So benda-benda ni akan menyebabkan penggunaan data yang tinggi, betul tak? Okey. So ni. So still tak tinggi Walaupun 83% dia tak save. Okay. So kita boleh disable dan di-enablekan lah. Okay, kita boleh enablekan dia. Kita macam mana kita nak enablekan dia? Okey, kalau tengok dari segi maklumat dia, maklumat yang ada ni, yang kita tengok daripada ni, adakah pendrive kita support? So kita tengok. Itu tadi pada. Kita pergi pada properties dia kan. This PC. Dari segi size support tak? Dari segi size support tak? Lebih tak 500 MB nota tadi? Yang support Ada maklumat kan? NTFS. Okey. Semua okey lah kan? So ruangan kosong ni pun banyak lagi kan, betul tak? So ni okey banyak. Okey, dia ada. Ni syarat dia lah. Okey, jadi syarat dia kita kena tengok. So maknanya penggunaan Rebus lebih murah daripada memori RAM lah. Kan? Katakan awak ada 7GB, RAM awak 3GB, 1GB bawah, dia akan jadi tinggi lah. Okay. So kalau lagi nak real, awak kena try lah. Okay. Lepas tu dia punya spec dia ada spec lah. Kita kena tengok spec dia. Awak kena tengok report lah. Awak kena check awak punya USB. Kadang-kadang USB awak tak support kan. Dia ada 4 spec yang kau kena consider. Okay. 4 spec Kita bagi besar sikit tab, nampak? So berapa saiz paling minimum? 500 MB
So 64 KB ada mesti free space lah. So dia mesti access time dia berapa? Mana kita dapat maklumat? Kita kena buat arahan ni lah. Arahan ni kita tengok. Kita boleh kena bandingkan lah spek-spek yang ada dalam tu. Okay. Ni dia punya speed lah. So ni dia punya pengertian speed dia. Sangat penting lah. So awak kena bandingkan lah daripada maklumat ni. Spesifikasi. Ada tak komputer awak rasa slow nak cuba guna Ready Boost? Semua tak pernah guna Boleh cuba guna lah. Saya tak bernasib baik sebab saya tengok tak boleh support lah. Sebab saya punya, dia kata sangat laju dah. So awak kena enable dulu lah. So kadang-kadang kita nak guna tu bukan semasa masa, ada masa kita nak guna laju kan. So kita mungkin kena so bila start Ready Boost teknologi ni? Sejak bila? Windows berapa? Windows 7 kan, tetapi tak semua hard disk, tak semua pen drive support lah dengan Windows 7 bergantung pada kemampuan. Itulah. Okay. So dia ada dia punya kod lah. Kod untuk tengok dia punya okay. Oh kita ada kita punya apa? Ya, ni kita punya apa tadi kan? So masih tak jam kan? Maknanya 1 GB pun cukup lah dalam keadaan virtual lah. Virtual kadang-kadang dia tak real kan. Jadi mungkin dia tak, walaupun benda tu nampak slow tapi dia still rasa macam okey kan. So kita boleh tengok daripada registry lah. Boleh tengok dekat registry. Regedit. Okay. Takut ni. Ni untuk modify kita punya OS lah. Okey. Okey, software. Nak tengok dia punya ni lah. Kita boleh edit. Find key. Ada tak? EMDM. Takut dia. Okey. Okey. Sama balik kita punya presentation So tengoklah kat sini. So dia dapat support lah, awak dapat murah. Murah tak? Kalau beli network ni lagi mahal kan? Kadang-kadang terhad. Kalau tekan kita tengok pada model Dell Contoh model Dell. Dell desktop 32 GB. Okey. So tengok. Kadang-kadang 32 GB tu memang tak ada. Betul tak? Kita boleh tengok kat sini lah. Dia punya maksimum pun kadang-kadang berapa RAM dia? 32 GB dah. Check. Nampak? Harga apa sampai 32 GB? Berapa harga? Dekat 15,000. Ni boleh dapat 32 GB. Kalau 8 GB standard yang awak beli ni, berapa harga? Baru mampu sikit lah kan? Betul tak? Bawah 3,000, bawah 5,000, betul tak? Kalau 16 GB pun lebih kurang harga yang sama lah. 16 GB. Ni RAM 16 GB. So baru dapat 3,000 kan? Betul tak? Baru ada harga-harga yang rahmah kan? Betul? So kalau kita beli yang mahal, paling kuat pun 16 GB lah. 16 GB. Baru ada harga rahmah. Ada harga 2,500 kan? So harga ni sangat mahal. So awak kena carilah kan, untuk dapat harga yang sesuai. So ni 16 GB ni DDR4. Baru dapat harga 2,500, 2,600 kan? Betul tak? Jadi mahal lah. Betul tak? So kalau awak nak gunakan banyak penggunaan memori, awak boleh gunakan kaedah Ready Boost. Tapi kena enable kan dulu lah. Okey, ni contoh lah. Ini di Windows 7 tadi. Okey, ni dia punya kod dia lah. Software Microsoft Microsoft Windows NT.
Current version. Okay. So dia tak set. Support okay. So mungkin dia dah disable kan So boleh check lah. Kadang-kadang faktor ready boost setengah komputer dia disable kan. Boleh check lah. Boleh rasa. Nampak So sangat mahal kan kalau kita nak beli RAM yang spek mahal, tinggi. So paling murah kita rendah. Dan kita bukannya selalu nak guna spek yang tinggi ni kan. Kadang-kadang kan, betul tak? Kadang-kadang ni perlu kan, betul tak? So kita tak perlulah nak beli mahal. Itu bukan satu solution yang bijak lah. Okay. Okay, ada soalan setakat ni? Okay. Okay, yang tajuk seterusnya adalah step recorder. Pernah guna tak step recorder? Step recorder ni merupakan program yang bantu kita nak hantar report kepada orang lain. Contohnya, awak klik sesuatu, tiba-tiba jadi sesuatu. So, awak nak, macam mana awak nak hantar report tu? So, kena tunjuklah awak klik je step recorder. So, step recorder ni punya button macam ni lah, dia punya bentuk. Interface dia. Okay. Macam mana nak buka step recorder ni? Biasalah awak gunalah Windows ni button. Type lah step recorder. Nampak? So, awak buka. Sama tak? Ni dia akan muncul. Yang ni kecil lah. Yang real kecil lah kan. Yang ni besar. So, kita start record. Automatik dia akan record lah. Ni adalah keluaran start recorder. Dia akan keluarkan macam ni. Dia ada gambar-gambar automatik. Apa yang awak tekan. Semualah sejarah-sejarah dia. Kan? Lepas tu awak boleh save lah. Boleh save kan dia. Ada sejarah dia kan. Okay. Ni contoh lah. Step recorder. So, dia ada report yang bentuk yang ada gambar. Dan awak boleh save kan dia. So, dalam kes ni kita save kan dia sebagai, dia akan save kan sebagai zip file dan hantar kepada superior lah. Katakan awak tak dapat solve masalah. Lepas jadi tu, jadi macam tu. Jadi tak solve. Tiba-tiba jadi error. So, awak boleh save, hantar kepada orang yang berkenaan lah. Okay. So, kita boleh hantar dalam bentuk zip file lah. Zip file. Kemudian, contohnya itulah. Okay. Bagi nama lah. Biasa bagi nama yang senang kita nak faham kan. Laporan ke apa ke, kita simpan. So, automatik kita boleh buka lah laporan tersebut. Okay. Dan hantar melalui zip file. So, orang tu akan buka, dia akan nampak lah apa yang dalam benda yang sama lah. So, yang ni dia dah siap-siap bulat-bulatkan warna hijau, petak-petak yang penting lah. Maknanya dia dah buat ilustratif untuk orang faham apa yang awak punya clicking. So, dia automatic report. Okay. Okay, screen kemudian ialah screen recorder. Screen recorder ada yang daripada Windows sendiri yang support. Kemudian ada third party. Third party screen to GIF, OBS dan PowerPoint screen recorder. Ada banyak lah, awak boleh try sendiri lah. Okay. So, ada juga report status based on device. Contohnya HDD, SSD kan. Storage technology based on brand lah. Gunakan smart technology. Ini kita dah belajar kan. So, ulang kaji balik lah. Kemudian ada printer report status based on brand support. Kemudian ada repair checklist. Okay, repair checklist ni merupakan bentuk report untuk kita bantulah untuk check kerosakan. Kadang-kadang kita kena buat manual. Kadang-kadang kita ambil based on kerosakan. So, kita kena susun semua kemungkinan. Yang pertama kita kena buat yang mana dulu? Yang mudah diperiksa dalam sebagai first sequence. Kemudian kita kena write down lah. Kena buat kotak-kotak. Kena buat kotak untuk tanda step by step. Tapi step by step tu mesti logical lah. Jangan tak ikut sequence. Kalau tak ikut sequence, risikonya apa? Awak akan mungkin hanyut dekat tempat tu tak selesai-selesai. Tak dapat solution dia. Contohnya paling mudah kita kata power supply down kan. Awak jangka kabel rosak, awak pergi ganti banyak kali kabel takkan selesai sebab power supply dah tak ada. Kabel tu okey tetapi awak sharp yang salah. Awak buat check kabel dulu. So awak akan check kabel tak selesai tak dapat on juga sampai sudah. Sedangkan power supply tak switch on lagi. Okey? So awak kena banyakkanlah information supaya kita boleh communicate step clearly. Adalah step-step yang susah sikit nak agak kan. So, kena carilah maklumat internet, kumpul maklumat-maklumat tu daripada internet. Zaman sekarang, zaman IT senang. Bukannya maklumat tu semua dalam buku lah. Semua banyak dalam internet. Boleh ada berlaku perubahan, teknologi, penemuan-penemuan baru dan sebagainya. Okey. Lepas tu, update lah
update information, update data. Setiap kali kita confirm kita dah step tu dah selesai ataupun ni. Ini contoh checklist punya ni lah. Okey. Okey, untuk tugasan yang terakhir ni, awak kena buat dua, satu video, satu Google Slide. Saya nak awak terangkan diri awak sendirilah, sekolah harian apa kan. Apa-apa kau nak terangkan lah, tapi jangan lama-lama sangat, jangan sampai berjam-jam lah. Target lah dalam lebih kurang dalam 10 minit ke 5 minit itu pulang lah awak punya masa. Tetapi mesti merangkumi, mesti ada text explanation, voice explanation, picture, step recorder. Awak carilah apa-apa tajuk yang untuk awak buat. Mungkin awak nak buat troubleshoot ke apa ke kan. Okay, videografi. Yang ni kena buat untuk video. Zooming, CapCut ke, nak buat text for speech ke dan sebagainya lah. So tak semestinya guna suara sendiri kan, sebab kadang-kadang suara sendiri ni tak sedap kan. Mamasam jadi orang tak faham. Jadi bolehlah gunakan text to speech. Siapa rasa suara tak sedap, boleh gunakan text to speech ataupun bising kat sekitar ni kan. Okey, boleh. So bolehlah ceritakan berapa bilangan adik-beradik, cerita-cerita awak punya idola ke, minat, hobi, pandangan tentang kursus TKK, cadangan dan komen lah. Okey. So mesti ada tools yang atas lah, mesti ada magnifier, mesti ada dot, length dan full screen. Kalau tak ada saya potong markah lah. Okey, semua tu 88 perkara ni mesti ada lah. Text explanation mesti ada bold, mesti ada highlight text yang mana yang penting dan sebagainya lah. Okey. So begitu juga picture. Picture jangan ada picture gambar statik je. Mesti ada conteng, terangkan. Jangan conteng bukan bangkah ke pun janganlah bulat-bulat tanpa sebab. Conteng dengan apa? Illustration lah untuk bagi orang faham. Sebab gambar macam ni lah gambar ni. Orang boleh faham tak gambar ni apa? Gambar boleh menghasilkan sejuta penerangan. Tetapi adakah ia menepati maksud report? Kena terang lah. Contohnya kalau awak listen and read, awak dapat 10% je. Kalau listen and read lagi sekali ulang, awak dapat 20% je. Tak. Maknanya ini 20% ni bukan jumlah 20% adalah total setelah kita buat dua-dua ni. Okey? Kita buat dua ulangan lah, listen and read berkali-kali So kita dapat 20% je. Sikit tak? Lepas tu lepas habis belajar lupa. Tu masalah dia. Awak tak tahu betul nak refer balik macam mana? Awak nak listen and read lagi sekali. Dah lah malas kan. Lepas tu yang ketiga pula, demonstrate. Mana kita tunjuk, kita buat demo, kita buat ni kan, kita apply ke apa ke, kita dapat 30% sahaja. Kalau kita buat sekali. Kemudian kita discuss, buat bincang. Orang bijak dia bincang apa? Orang bijak dia bincang idea. Orang bodoh dia bincang pasal orang kan. Rambut Arif tak lawa lah apalah kan. Sibuk pasal orang. Idea tak ada. Macam kalau orang bijak dia bincang idea. Skill ke apa macam mana awak nak bangunkan diri kan dan sebagainya kan. Betul tak kelas? Dengar tak? So jadilah orang bijak, bincang tentang idea macam mana awak nak ingat subjek ni. Okey, tu baru dapat 50% lepas awak dah bincang. Okey? Lepas tu awak guna ulang kaji balik, awak ulang balik semua ni baru dapat 75%. Tak dapat 100%. Lepas tu yang terakhir kita kena buat report lah, kita teach. Bila kita buat report macam kita teach orang. Sebab report kita mestilah apa? Comprehensive. Apa maksud comprehensive? Maksudnya boleh faham kan? So kita nak buat report, suatu report tu mesti mudah dipahami dengan menggunakan tools yang ada ni. Kalau kita buat report text series je, alamatnya kita cuma dapat ni lah, sekitar ni je. Jadi awak kena belajar macam mana untuk bagi orang faham. So dengan tu awak akan memahami betapa susah ni nak faham, mungkin memberi kesan awak lebih faham dengan menggunakan tools yang ada ni lah, suara dan sebagainya. So kecuali untuk orang yang tak ada suara yang sedap lah kan, siapa suara dia tak sedap, dia awak rasa suara menyakit hati ke kan, mamasam tak habis-habis, tak jelas kan, tak? Boleh kan? So jangan marah benda tu adalah perlu kita atasi dengan cara-cara teknologi yang ada. Boleh? Boleh kelas? Boleh tak buat assignment ni? Boleh Menarik tak assignment ni? Menarik tak? Tak menarik Negatif awak ni. So belajar sebab awak bukan selama-lama di sini Awak bukan selama-lama di JMT. Awak akan keluar, awak akan bawa diri kan. Awak akan ada orang yang awak kena ajar, ataupun awak nak faham sesuatu, teknologi berubah. Teknologi is changing kan, betul tak? Jadi awak kena prepare lah. Prepare untuk cepat dan pantas mengikut perkembangan teknologi dan cuba fahamlah report-report yang berkaitan. Okey? Cuba fahamkan dengan, ataupun awak sini contengkan ataupun ganti pada contengan orang lain lah, ataupun dipanggil illustration Okey. Itu je lah tentang penerangan secara teori kan. So saya nak minta apa ni? Awak buatlah benda ni. Okay, ni lah tugasan amali yang terakhir. Amali terakhir. Berapa lama masa diperlukan untuk buat amali ni? Yang lengkap lah. Berapa masa untuk?
Jangan sampai sebulan nak. Awak jangan buat satu kerja tu sampai bila tak selesai, contoh kan. So kita akan create topik Okay, create topik So lepas amal ni kita akan ada quiz lah. Minggu depan. Sama minggu depan ada quiz yang terakhir tentang apa yang kita bincang hari ni lah. Tentang report content kan. Apa? So ni dia punya assignment. Jangan lama sangat kita punya semester pun dah habis. Okay? Semester kita nak habis dah kan? Betul tak? Bila kita start final bulan berapa? Bulan 12. Dia sekarang dah bulan 12 kan? Bulan depan dah bulan 12 kan? So hantarlah sebelum Jumaat boleh? Boleh kan? Jangan seminggu lama sangat. So kita akan assign semua. Tajuk dia WA CU03 WA04. Okay?